Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua ahli UMNO di seluruh Malaysia, terutama sekali kepada perwakilan yang akan memilih kepimpinan di peringkat Majlis Kerja Tertinggi. Saya Zawil Osman, Ketua UMNO Bahagian dan juga ahli Dewan Undangan Negeri Dun Semerak, ingin menawarkan diri sebagai ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, yang mana saya terpanggil untuk menawarkan diri kerana perbezaan saya sendiri dibandingkan dengan kepimpinan yang lain. Saya daripada bawah, orang kampung yang bersama-sama dengan orang kampung, tidak berada di luar daripada kawasan, dan saya melihat UMNO hari ini satu wadah perjuangan yang sememangnya kita kena perkasakan daripada bawah sehingga kepada peringkat atasan. Dan yang menjadi masalah kita, denyut nadi rakyat yang berada di bawah ini mungkin tidak sampai ke tahap yang maksimal, terutama denyut nadi ahli UMNO. Mungkin pada hari ini ahli UMNO tertanya-tanya, apa kelebihan kita menjadi ahli UMNO selain daripada kita memperjuangkan hak-hak Melayu, tetapi perjuangan kepada hak-hak ahli UMNO juga perlu kita tekan, kerana organisasi kita, pertubuhan kita ini perlu kepada sokongan yang padu dan kuat, terutama daripada ahli-ahli. Jika ahli tidak berpuas hati, terutamanya jika ahli membandingkan mereka dengan bukan ahli ataupun penyokong di lain daripada UMNO, maka mereka akan merasa diri mereka di pinggir, ataupun hati mereka tidak rasa puas kerana perbezaan sedemikian. Jadi ini kita kena tumpukan supaya ahli parti bersemangat, rasa dia ni orang UMNO dan sebagainya. Saudara-saudara, kita perlu ingat sebagai ahli UMNO dan juga rakyat negara Malaysia hari ini, kita melalui beberapa zaman. Kalau dahulunya zaman kegemilangan kerajaan Melayu Melaka, dan selepas zaman kegemilangan kita melalui zaman kehancuran apabila Portugis melanggar Melaka pada 1511, yang mana pada 1511 sepatutnya Melaka negara kita tidak dijajah, tetapi kerana dua watak, iaitu si Kito dengan Raja Mandalia yang membuka pintu kota Melaka pada waktu malam ketika orang Melayu sedang tidur, dan akhir sekali ketumbukan Portugis yang begitu kecil sekali dapat menjajah Melaka dengan satu malam saja. Peristiwa satu malam tersebut akhir sekali mendatangkan padah kepada kita semua, sehingga kan kita dijajah 446 tahun. Ketika itu zaman penindasan Melayu dan juga bangsa kita, agama kita ditindas selama 446 tahun. Justru datanglah zaman kebangkitan dalam tahun 50-an, 40-an, 50-an. Bangkitlah aktivis-aktivis Melayu yang rasa inginkan kebebasan, ingin mentadbir sendiri. Jadi mereka berjuang, dan kita lihat bagaimana tumpasnya Tuk Janggut, bagaimana tumpasnya Mak Kilau, dan juga ramai lagi pahlawan-pahlawan kita tumpas. Tetapi hasil bersemangat mereka, perjuangan mereka, akhir sekali kita dapat memerdekakan negara kita. Dan ketika ini zaman perjuangan, dan selepas kita merdeka, datang lagi satu peristiwa
yang mana selepas merdeka kita lihat sudah ada satu golongan bukan Melayu yang merasa inginkan kelebihan, sedangkan kemerdekaan kita mempunyai perlembagaan dan juga peraturan-peraturan yang telah disetujui oleh semua bangsa. Tetapi dengan adanya orang seperti Lim Kit Siang yang mewakili minoriti orang Cina ketika itu bangkit melalui DAP, akhir sekali menghina orang Melayu, di mana Lim Kit Siang pada 11 bulan Mei bermula dengan ceramah-ceramah yang kita dapat tahu bagaimana Lim Kit Siang sendiri mengeluarkan kata-kata kesat kepada orang Melayu, dan sehingga kan mengatakan Melayu sakai, menghalau Melayu bukan balik kampung tetapi masuk hutan. Dan ini satu perkara yang boleh menjejaskan perpaduan kalangan orang Melayu dan juga orang Cina dalam negara kita. Dan akhir sekali pada 13 Mei kita lihat bagaimana peristiwa 13 Mei apabila Lim Kit Siang dengan rakusnya dengan penyokong-penyokong, pengikut-pengikutnya, akhir sekali berarak dan terjadilah peristiwa 13 Mei yang kita masih kenang sampai hari ini. Dan Lim Kit Siang yang saya sebutkan tadi masih lagi hidup dan masih lagi memimpin DAP, dan sampai hari ini pun Lim Kit Siang tak pernah mengubah dan merubah sikap dan sifat beliau sendiri. Dan hari ini sekali apabila ada kalangan anak-anak Melayu yang telah menyokong, terutamanya kalau kita lihat orang cerdik pandai juga seperti Profesor Aziz Bahri yang menyatakan tidak perlu ada subsidi, tidak perlu ada kelebihan, Malaysia sama rata, sama dengan Lim Kit Siang nak Malaysian, dan akhir sekali akan merosakkan kita. Ketika tahun 50-an kita lihat sampailah sehingga tahun 60-an ke 70-an, itu zaman memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan kestabilan negara, memperjuangkan hak-hak orang Melayu. Dan selepas pada 70-an kita melalui zaman kemajuan yang mana ketika itu Melayu diseru, ketika itu zaman Tun Dr. Mahathir diseru untuk mengorak langkah mencari ruang dan peluang segi ekonomi. Dan akhir sekali orang Melayu sudah ramai yang menjadi jutawan, bergelar jutawan dan hartawan dan sebagainya. Tetapi hari ini semua itu kita nampak perlu ditinggalkan, bukan sepenuhnya, tetapi perjuangan perlu diadakan di dalam zaman sekarang apabila bangsa lain, agama lain sudah pandai, sudah berani mempertikaikan hak-hak Islam, hak-hak Melayu dalam negara kita, mempertikaikan perlembagaan, mempertikaikan kelebihan-kelebihan yang ada pada orang Melayu. Dan sampai hari ini kalau kita lihat satu rumpun bangsa Cina semuanya, tetapi sebilangan besar orang Cina ini telah menyokong pembangkang, sedangkan mereka kaya, mereka aman, sejahtera dalam negara kita. Apabila mereka ada kelebihan dan akhir sekali mereka menggunakan kelebihan kekayaan mereka ada itu untuk menjatuhkan UMNO, orang Melayu yang telah memberi ruang dan peluang kepada mereka hidup dalam negara kita dalam keadaan yang aman dan sejahtera. Jadi hari ini bagi saya ini zaman perjuangan. Kalau kita lihat umpama sebuah bahtera atau kapal yang sedang nak tenggelam, maka nakhwada serta awak-awak yang ada di atas kapal tersebut terpaksa membuangkan segala ikan yang buruk, bahkan kalau terpaksa membuangkan harta dan barangan untuk menyelamatkan bahtera kita, kapal kita, supaya kapal kita stabil
dan akhir sekali kita dapat berlabuh di pelabuhan yang kita tuju. Kalau ada nakhoda ataupun awak-awak yang mencari peluang, ruang kekayaan, sehingga kan tidak memperjuangkan hak-hak hanya di mulut saja, tidak sampai ke hati, maka kalau umpama sebuah kapal, mereka ini masih lagi mencari kekayaan, mencari contohnya ikan dan sebagainya untuk dinaik ke atas kapal, sedangkan kapal kita sarak dan nak tenggelam, nak karam, maka karamlah kita bersama dengan ikan, harta dan kita semua. Jadi bagi saya, zaman perjuangan ini kita perlu menegaskan bahawa Parti UMNO, orang Melayu perlu dihormati, perlu dihormati. Saya tekankan, kita perlu dihormati kerana kita tidak akan menyayangi mereka kerana mereka tidak menghormati kita. Kita akan menyayangi mana-mana bangsa, mana-mana orang yang menghormati kita. Kalau mereka tidak menghormati kita, maka bagaimana kita nak menyayangi bangsa lain ataupun individu yang tidak menghormati kita? Justru dengan biasa, UMNO yang ada pada hari ini perlu terutamanya kepimpinan berbagai-bagai sifat dan sikap pemimpin UMNO. Mungkin kalau kita lihat pemimpin yang ada wawasan, satu masa kalau berlaku perkara-perkara seperti huru-hara dan sebagainya, pemimpin ini hanya wawasan dia untuk kemajuan. Tapi kita perlukan ada pemimpin pelapis yang perlu mempertahankan, berani mempertahankan dari segi apa segi untuk memperjuangkan Islam, Melayu dan juga negara kita. Alih bata agama, bangsa dan tanah air itu satu wadah perjuangan kita. UMNO yang ada hari ini perlu kita ubah, tetapi tidak semuanya. Kita perlu ada orang yang berpengalaman, kita perlu ada pemimpin muda yang ada wawasan, kita perlu ada pemimpin muda yang ada ketahanan, ada jati diri demi untuk mempertahankan alih bata kita tadi. Saudara-saudara, perlu kita ingat di dalam pemilihan yang kita akan tempuh satu hari nanti pada 19 Oktober untuk Majlis Kerja Tertinggi, kita perlu ingat kita masih ada kuasa. Maka bagi saya sebagai pemimpin UMNO di peringkat bahagian ini yang menawarkan diri untuk Majlis Kerja Tertinggi, kuasa yang diberikan kepada kita, kita kena guna sebaik mungkin. Kalau kita tidak guna kuasa yang ada pada kita, suatu hari nanti kita akan menjadi derita. Kerana ketika kita berkuasa, kita sudah tidak ada kuasa. Itulah yang saya tekankan. Jadi umpama Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita sebagai seorang bapa, Allah Subhanahu Wa Taala akan marah kepada kita, tidak menyukai kita kerana sebagai seorang bapa kita takut kepada anak-anak kita ataupun kita takut kepada isteri kita. Jadi begitulah juga dengan kerajaan yang ada pada hari ini yang dipimpin oleh UMNO, yang mana kalau kita tidak menggunakan kuasa, akhir sekali kuasa itu akan memakan diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, harapan saya lihat pemilihan ini akan memberi satu gambaran pada masa depan, untuk masa depan negara kita, dan kita perlu berubah. Kita perlu mengembalikan tenaga pemimpin-pemimpin yang berbeza pendapat, yang berbeza sifat dan sikap, dan kita perlu tahu isi hati orang UMNO. Contohnya BRIM. Kalau kita lihat rakyat yang mendapat BRIM, tidak ada penapisan. Mereka hanya perlu daftar melalui internet, dan akhir sekali mereka akan mendapat, walaupun mereka menipu kerajaan, kadang-kadang mereka dapat juga. Dan di sinilah ketidakpuashatian di antara kalangan orang yang miskin dan juga orang UMNO sendiri, yang mana kalau kita lihat
kerajaan persekutuan memberi kelebihan kepada orang tua, tetapi mereka ini sentiasa menghina pemimpin, menghina kerajaan. Bagaimana mereka mendapat sedemikian rupa bantuan? Ini kerana tidak ada penapisan. Sama juga dengan BRIN, kadang-kadang yang lebih kaya, yang menentang kerajaan diutamakan. Dan saya harap pada masa hadapan, selepas pemilihan MKT, Majlis Kerja Tertinggi ini, UMNO yang ada pada hari ini, jangan takut. Jangan takut dengan ugutan. Jangan rasa bersalah. Sebab apa yang kita buat sebenarnya tidak salah. Kerajaan komunis lebih teruk lagi. Kerajaan sosialis lebih teruk lagi. Kita nak pada keadilan, kita buka semua. Umpama kita tidak ada kerajaan, umpama kita ini memberi peluang kepada orang-orang yang menentang kita, ini saya panggil skim bunuh diri. Sama dari juga dengan pegawai-pegawai kerajaan, yang mana kadang-kadang menteri dan di kementerian membuat dasar dan pelaksanaan terus kepada pegawai kerajaan, dan kadang-kadang mereka ini tidak menyokong kita ataupun mirip kepada pembangkang, dan tindakan mereka akhir sekali membawa padah kepada kerajaan. Bagi saya ini perlu kita perbetulkan. Dan sebagai pegawai kerajaan, saya juga sebagai guru dahulu, kita pernah menandatangani perjanjian untuk kita menjadi pegawai kerajaan, iaitu menyokong dasar-dasar kerajaan, tidak belok kepada arahan-arahan kementerian, arahan-arahan kerajaan. Tetapi hari ini sudah ramai pegawai-pegawai kerajaan membuat tindakan sendiri, dan dinampakkan UMNO tidak ada kuasa. Contohnya hari ini pelaksanaan kebanyakan NGO, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, tidak kepada UMNO, sedangkan UMNO berkuasa di atas, tetapi di peringkat bawahan UMNO dinampakkan sebagai orang yang dipersalahkan. UMNO dinampakkan sebagai sebuah parti yang lemah dibandingkan dengan pegawai kerajaan dan juga NGO-NGO. Tuan-tuan, saudara-saudara sidang perwakilan, harapan saya bukan saya nak memperbetulkan Majlis Kerja Tertinggi, tetapi saya nak memberi khidmat dan pandangan saya, idea saya, terutamanya untuk menyentuh negeri Kelantan yang daripada tahun 1990 sampai sekarang 2013 kita diperintah oleh kerajaan PAS sebagai kerajaan negeri, dan dikatakan sudah mustahil untuk kita merampas kembali tampuk. Mungkin akan berlaku kepayahan ataupun mungkin mustahil untuk kita merampas jika kita tidak ada strategi dan kaedah-kaedah untuk memperbetulkan sokongan rakyat Kelantan kepada Parti UMNO. Hari ini kalau kita lihat persepsi yang diberikan pada orang UMNO begitu teruk sekali, korak dan sebagainya, sedangkan mereka lebih teruk jika kita ni sebagai orang UMNO, terutama di Kelantan, nampak macam hendak bersahabat dengan kalangan penyokong PAS. Tapi perlu kita ingat, PAS negeri Kelantan sudah menjadi batu 23 tahun. 23 tahun PAS mentadbir Kelantan. 23 tahun mereka telah mendoktrinkan pemikiran, terutama kalangan anak-anak. Ini sebuah parti yang PAS sebuah parti Islam, sedangkan mereka ini berjaya kerana Parti UMNO. Tetapi kita tidak menerangkan, dan kekecewaan mereka terpaksa berhijrah kerana Parti PAS yang mentadbir Kelantan. Tetapi kita tidak menerangkan perkara-perkara sedemikian. Jadi kita perlu mengebeling tenaga, mencari input-input yang berguna untuk kita melihatkan PAS sebagai parti yang telah merosakkan terutamanya anak-anak muda dan juga kalangan orang yang beragama Islam. Saya nak menyatakan kepada sidang perwakilan, PAS dinampakkan sebagai parti yang mirip
berasaskan kepada ideologi ataupun mazhab Syiah, yang mana kalau kita sendiri dengar timbalan Presiden PAS sendiri menyatakan bahawa beliau adalah pengikut Syiah. Husam Musa pernah mengeluarkan satu kenyataan nak bawa pulang bandar Qum kedua ke Kota Baru. Qum adalah bandar suci Syiah yang berada di Iran. Datuk Ni Aziz Nikmat, bekas Menteri Besar Kelantan, pernah menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW ketika kecil tidak ada kelebihan. Saya nak nyatakan bagaimana Ni Aziz Nikmat, bekas Menteri Besar Kelantan, mengatakan sedemikian. Saya nak ajuk apa yang disebut oleh Ni Aziz Nikmat tentang ucapan beliau ketika mengajar hadirin yang sedang mendengar ajaran tazkirah beliau, yang mana ini kata Ni Aziz, jawatan Rasulullah jawatan adalah, sedangkan Allah tidak pernah melantik Nabi-Nabi dan juga Rasul, sedangkan Nabi-Nabi dan juga Rasul adalah utusan, bukan lantikan, utusan. Dan Ni Aziz sendiri menyatakan Allah sendiri tengok daripada ribu juta trilion manusia ada seorang nama Muhammad bin Abdullah, maka dilantik menjadi Nabi selepas umur 40 tahun. Bonda dia sendiri tak tahu yang anak dia akan menjadi Nabi. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah mempercayai kepada rawi yang mana dalam rawinya menyatakan bahawa datanglah malaikat kepada Aminah dalam mimpinya dan menyatakan kepada Aminah bahawa kamu sedang mengandung penghulu sekalian alam. Tetapi Ni Aziz Nikmat menyatakan bahawa bonda dia sendiri tidak tahu yang anak dia menjadi Nabi. Maknanya Menteri Besar Kelantan, bekas Menteri Besar Kelantan menolak rawi. Rawi adalah dipercayai, dipercayai oleh ahli sunnah wal jamaah, dibawa pegangan oleh ahli sunnah wal jamaah. Maknanya dia menolak ahli sunnah wal jamaah. Jadi ketiga-tiga pemimpin yang ada pada hari ini dinampakkan mirip kepada Syiah. Bagi saya, Husam, Mak Sabu, Ni Aziz, dan kita tahu Syiah ini telah diasaskan oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi, yang menyatakan bahawa Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Osman, Aisyah dan Hamzah ini neraka Jahannam. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menyatakan bahawa mereka ini sahabat-sahabat Rasulullah ini adalah orang yang akan bersama-sama ke dalam syurga. Tetapi dalam Syiah menyatakan mereka ini ke neraka. Maka kalau kita lihat orang Syiah, kerja dia mengafirkan orang ahli sunnah wal jamaah, samalah dengan PAS yang ada dalam negara kita era 70-an dahulu, yang menyatakan bahawa orang UMNO ini kafir. Sampai hari ini pun tidak pernah menarik balik bahawa kenyataan mereka, fatwa yang dikeluarkan oleh pemimpin PAS yang menyatakan UMNO kafir, sampai hari ini pun tidak pernah ditarik balik. Maka kita sebagai orang UMNO, sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita perlu menentang sehebat-hebatnya dan sekuat-kuatnya, kerana inilah orang yang akan menghancurkan agama kita, memecahkan perpaduan di kalangan orang Islam. Maka sidang perwakilan, saya sebagai orang Kelantan melihat PAS sudah menjadi batu di Kelantan, maka kita kena menggunakan kaedah ketegasan, kaedah hantakan untuk mereka menyedari perkara yang berlaku dalam negeri Kelantan dan memberi kefahaman kepada mereka ini secara lebih jelas lagi. Dan kita perlu juga melihat anak-anak muda kita yang mana hari ini yang senang untuk kita memberi pandangan ataupun memberi penerangan, terutama sekali kepada anak-anak muda kita yang masih dalam bangku sekolah, murid-murid tingkatan 5, tingkatan 6 atas, dan juga dalam universiti, pusat-pusat pengajian tinggi, yang mana mereka ini masih lagi dipagari, masih lagi kita yang menjaga mereka.
Kalaulah kita tidak menggunakan peluang ini, akhir sekali apabila mereka keluar pada sekolah dan juga pusat pengajian tinggi, mereka akan bebas. Kita nak menarik balik untuk penerangan satu kerja yang susah, maka kita kena ambil peluang ini untuk kita nyatakan penerangan yang betul, yang berasas kepada mereka tentang sejarah-sejarah yang lampau. Seperti mana saya katakan, zaman kegemilangan Melayu Melaka dahulu, zaman penghinaan kita selepas dijajah, zaman perjuangan, zaman kemajuan, dan kembali semula pada zaman perjuangan pada hari ini. Dan kita perlu menyatakan mereka tidak boleh menjadi Sikito dan Raja Mandalia, yang mana mereka inilah, kedua watak inilah yang akhir sekali menjadi negara kita ini dijajah oleh Portugis dan diperdagangkan, dijual beli kepada Belanda, British, dan juga akhir sekali Jepun, British kembali, komunis, dan akhir sekali kita merdeka. Jadi kita perlu fahamkan anak-anak muda kita ini tentang kedudukan yang sebenarnya yang berlaku dalam negara kita daripada dulu sampai hari ini. Satu lagi, kita nak menyatakan bahawa anak-anak muda kita tidak mungkin kita nak menjadi Sikito dan Raja Mandalia. Dan tapi yang saya lihat pada hari ini sudah ada watak-watak sedemikian, watak-watak Sikito dan Raja Mandalia. Sebab saya ingatkan sidang perwakilan yang akan mengundi pada 19 hari bulan ini, Melayu tidak akan hancur kalau Melayu sendiri tidak akan menghancurkannya. Sama juga dengan agama kita. Agama kita tidak akan hancur kalau bukan Islam sendiri. Kalau Islam, agama kita tidak akan hancur kalaulah orang Islam sendiri tidak menghancurkan agama kita. Susah untuk agama lain menghancurkan agama kita, melainkan orang beragama Islam sendiri menjadi tali balut kepada orang beragama lain. Sama juga dengan Melayu. Jadi kalau kita ambil pandangan sedemikian, maka kita jelaskan bahawa hari ini sudah ada watak-watak Sikito. Bagaimana Ni Aziz sendiri tidak rasa bangga, bagaimana Anwar Ibrahim dengan kesalahan yang ada, yang pernah dihukum dahulu, dengan perbuatan yang terkutuk. Perlu kita tekankan kepada anak-anak muda kita. Dan kalau kita lihat pemimpin-pemimpin mereka yang membuat perkara yang sumbang tetapi dipertahankan, maka kita perlu terjelaskan kepada anak-anak muda kita. Saudara-saudara sidang perwakilan, kita ingat negara kita sudah berada di ambang kehancuran, kerana Malaysia akan hancur apabila Melayu sudah tidak ada kuasa lagi. Dan orang Cina, orang bangsa lain perlu ingat, kalau mereka masih lagi nak kelebihan yang ada daripada mereka dalam negara kita, saya takut satu masa nanti Melayu akan bangkit dan akan berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Dan jika berlaku perang, semuanya akan rugi. Ketika perang, kereta Lamborghini dah tak diperlukan, harta berkarun pun tak diperlukan. Yang kita perlunya adalah makanan, ubatan, dan perlindungan. Maka saya nak nyatakan kepada seluruh rakyat Malaysia, jagalah keamanan kita. Dan saya nak nyatakan kepada ahli-ahli UMNO, perwakilan UMNO, pemimpin UMNO, jagalah keistimewaan yang ada pada kita hari ini sebelum keistimewaan yang ada pada kita ini ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gunalah kuasa yang ada pada kita hari ini sebelum kuasa yang ada pada kita hari ini akan memakan diri sendiri dan memberi kelebihan kepada orang yang baru ingin berkuasa, iaitu Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ada di mana-mana. Anwar Ibrahim berada dalam PAS, Anwar Ibrahim ada dalam DAP, Anwar Ibrahim ada dalam UMNO. Dan perlu kita ingat siapa yang menjadi tali baru kepada Anwar Ibrahim. Di dalam pemilihan kali ini kita lihat secara terbuka, maka keterbukaan ini mungkin diambil kesempatan oleh geng-geng ataupun puak-puak Anwar Ibrahim untuk menghancurkan UMNO. Justru dengan itu kita perlu faham, menjiwai perjuangan parti kita, dan kita kena mengenali siapa yang menjadi tali baru
dan juga menjadi orang yang ingin menghancurkan UMNO. Perlu ingat, ada secara langsung, ada secara tak langsung. Ada yang betul-betul UMNO tetapi tidak tahu mereka dipergunakan oleh Anwar Ibrahim dan kuncu-kuncu untuk menghancurkan UMNO. Yang sudah dirancang untuk menghancurkan UMNO. Jadi itulah harapan saya nak melihat supaya kalangan orang bawah, orang kampung yang berjiwa UMNO, yang menjadi penyokong UMNO, menjadi ahli UMNO, berpuas hati ketika UMNO menjadi kerajaan, ketika UMNO berkuasa.